Okey, dalam soalan yang ini, dia minta lah. Ini soalan senang lah. Dia kata, kadar tindak balas adalah penting dalam industri dan kehidupan harian. Nyatakan 4 faktor. Ini soalan secara terus. So, apa faktor dia? Faktor dia ialah saiz, suhu, kepekatan dan mangkin. Okey, lepas tu dia berikan eksperimen telah dilakukan oleh pelajar, nampak. So dia ada eksperimen 1, dia ada eksperimen 2. Maknanya bila dia ada berikan 2 situasi, eksperimen ini ada faktor yang mempengaruhi. Okey, kalau kita lihat kat sini, apa bahan yang digunakan? Asid hidroklorik. Ada nilai 0.2, ini ialah nilai kepekatan. Lepas tu 0.2 gram kalsium karbonat, ini adalah jisim bagi kalsium karbonat. Ini eksperimen yang pertama. Di dalam tindak balas ini, kalau kita tuliskan persamaan kimia, kita ada HCl tambah dengan kalsium karbonat. Hasilnya samalah macam tadi. Kalsium klorida tambah CO2 tambah H2O. Saja cikgu pilih persamaan kimia yang sama. Melibatkan yang sama, cuma faktornya kita ubah. Okay, kita lihat ini faktor apa. Untuk eksperimen 2, dia gunakan asid hidroklorik 0.5. Lepas tu jisim kalsium karbonat adalah 0.2. Jadi kalau kita lihat apa yang mempengaruhi kadar tindak balas bagi eksperimen yang dikaji ini, bezanya kat sini. Ini 0.2, ini 0.5. Jadi kalau kita lihat kepekatan bagi eksperimen 2 ni, kepekatannya lebih tinggi. So, faktor yang mempengaruhi eksperimen adalah kepekatan. So, apa yang pelajar mesti tahu? Pelajar kena tahu, pengetahuan sedia ada pelajar ialah apabila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu akan meningkat. Yang dia punya penjelasan telah dijelaskan pada minggu lepas. Dan apa yang akan berlaku kepada kadar tindak balas? Kadar tindak balas juga akan meningkat. Jadi kita tahulah bahawa pengetahuan sedia ada kita, eksperimen 2, kadar tindak balasnya akan lebih tinggi berbanding dengan eksperimen 1. Okey, ini data dia. So daripada data, pengetahuan kita dah ada, kita tahu bahawa eksperimen ini dilakukan dan setiap sela masa dia akan kutip gas, dan eksperimen 1 tindak balas selesai pada masa 210 saat. Isi padu 26. Eksperimen 2 tindak balas selesai pada masa 150 saat. Sebabnya kita dapat lihatlah kat sini. So kadar tindak balas untuk eksperimen 2 lebih tinggi. Kadar tindak balas lebih tinggi. Okay, sebab kita tahu tadi faktor dia ialah kepekatan kerana dia lebih pekat. Okay, so kalau kita lihat dia berakhir pada kenapa walaupun kepekatan ini lebih tinggi, tetapi kepekatan dia lebih tinggi, tapi kita punya isi padu gasnya sama. Sebab dalam tindak balas ini, jisim ini bilangan mol dia lebih kecil. Jisim yang sama ni bilangan mol dia lebih kecil dan jisim yang menentukan kadar tindak balas. Itu sebabnya walaupun kepekatan dia berbeza, tapi nanti apabila kita lakarkan graf, soalan yang pertama dia suruh lakarkan graf pada paksi yang sama, kita akan dapat graf yang macam ni. Nampak? Data dah ada, kita pindahkan data. So untuk lukiskan graf, pastikan paksi betul. Pindah data betul. Okey, yang ini kita dapat untuk graf eksperimen 2. Ini graf eksperimen 1. Grafnya berjumpa sebab yang menentukan tindak balas adalah jisim bahan. Dan yang ini kita tahu bahawa kadar tindak balasnya lebih tinggi sebab kalau kita lihat, masa yang diambil lebih pendek berbanding eksperimen 1. So yang ini kemahiran yang perlu ada ialah kemahiran melukiskan graf. Dan setelah melukiskan graf, lukiskan graf yang sama dalam paksi yang satu lagi. Dan itu yang diminta. Yang pertama selesai. So yang kedua, dia minta hitungkan kadar tindak balas purata. Ada purata. Maksud dia ada julat untuk keseluruhan tindak balas daripada kosong sampailah tindak balas selesai. Samalah yang ini. So kita ada 2 eksperimen. Eksperimen 1
Isi padu gas yang dibebaskan adalah 26. Tindak balas selesai pada masa 210. So kita bahagikan, nanti kita akan dapat nilai kat sini lah. Jawapan dia cikgu tertinggal pula. Unit dia ialah sentimeter padu. S tolak 1. Bagi eksperimen 2, sama dengan 26 juga, tapi masanya lebih pendek, iaitu 150. Nanti pelajar akan dapat jawapan unitnya ialah sentimeter padu S tolak 1. Cikgu tengok sekejap. Ni jawapan dia. Okey, cikgu ada jawapan dia dah. Okay. So jawapan dia ialah kat sini 0.12. Yang ini adalah 0.17. Eksperimen 2. Okey, daripada nilai ini kita tahu bahawa yang kedua kadar tindak balasnya lebih tinggi berdasarkan faktor tadi. Dan biasanya berkaitan dengan soalan kadar tindak balas, soalan akan minta pelajar untuk menerangkan dengan menggunakan teori pelanggaran. So samalah, dia suruh banding. So banding kita nyatakan mana yang lebih tinggi berbanding yang satu lagi, dan penjelasan dengan menggunakan teori pelanggaran. Tengok ini maklumat untuk banding. Kita nyatakan kadar tindak balas bagi eksperimen 2 lebih tinggi. Lepas tu penjelasan dia, kita kenal pasti faktor. Ini faktor dia. Faktornya adalah kepekatan. Asid hidroklorik dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Seterusnya kita huraikan faktor. So apabila kepekatan bertambah, apa yang berlaku? Penghuraiannya ialah bilangan zarah per unit isi padu juga akan bertambah. Seterusnya frekuensi pelanggaran antara zarah, kita nyatakan zarah dia adalah ion hidrogen dan juga kalsium karbonat juga akan meningkat. Dan akhirnya kita nyatakan frekuensi pelanggaran berkesan juga akan meningkat. Macam tu Okey, so selesai. Nanti cikgu akan berikan rikasannya, jadi pelajar bandingkan dengan jawapan. Dan kalau yang cikgu berikan salah tu, buat pembetulan. Cikgu cuma bulatkan, cikgu tak berikan jawapan. So pelajar lihat ringkasan dan buat pembetulan jawapan. Dan ada satu lagi yang cikgu nak bincangkan, yang ini daripada nota pintar yang ini. Okey, so kita nak belajar macam mana kita nak lakarkan graf ni yang berbeza, yang faktornya diubah-ubah, supaya kita bila kita lakarkan tu, graf kita betul lah. Okey, kita lihat situasi yang diberikan. Satu tindak balas A antara 50 cm padu, asid hidroklorik 1 mol per desimeter padu. Ini adalah isi padu. Ini adalah kepekatan. Tindak balasnya antara asid hidroklorik dan keterulan zinc. Berlebihan, maksudnya zinc tu banyak lah. Telah dilakukan pada suhu larutan 30 darjah Celsius. Persamaan tindak balas adalah kita ada asid hidroklorik tambah zinc. Hasilnya adalah zinc klorida tambah gas hidrogen. Ini persamaan kimia dia. Dan lakaran graf untuk mewakili tindak balas A adalah seperti rajah. So graf yang dia lakarkan ni adalah mewakili graf A yang mempunyai kepekatan 1.0. Okey, sekarang ni dia kata lakarkan graf eksperimen B hingga F pada paksi yang sama. So dia minta pelajar lakarkan graf untuk B sampai F pada paksi yang sama. Jadi macam mana kita nak buat? Macam yang cikgu cakap tadi, graf ini ditentukan oleh jenis bahan dia. Kalau kuantiti bahannya sama, grafnya akan sama tetapi menunjukkan kadar yang berbeza. Jadi kita mesti lihat mana graf yang mempunyai bahan yang sama dari segi kuantiti. So kalau kita lihat kat sini, bahan B 50 cm padu, kepekatan 1. Jadi dia sama dengan kuantiti bahan A. Graf C, eksperimen C, isi padu 50, kepekatan 1 mol. Jadi dia juga sama dengan A. D,
52, dia tak sama. Okey. Yang sama, bahan yang sama, graf itu dia akan berjumpa. Jadi kita buat je graf dan dia akan berjumpa. Satu lagi graf sebab dia ada 3 kan. Dan dia akan berjumpa. Okey. Yang mana graf B dan yang mana graf C? Kita tengok apa dia punya faktor. Okey. Untuk B dia kata bahan dia sama tetapi saiz dia untuk B serbuk. Saiz untuk bahan A dia gunakan ketulan. Jadi kalau kita bandingkan antara A dan B, kadar tindak balas B adalah lebih tinggi. Jadi kita boleh cakap ini B, kita boleh cakap ini B. Tetapi sekarang ni kita ada 3. Kita lihat pula C. C dia gunakan serbuk. Lepas tu suhu dia 40 darjah Celsius. Jadi kalau kita bandingkan lah antara A, B dan C, A paling rendah kadar tindak balasnya. Sebab apa? Dia gunakan ketulan. Yang serbuk ni pula, yang mana satu B. Kita kena lihat pula faktor lain. So dia ada suhu. Untuk C suhu dia 40. Jadi kalau bagi suatu tindak balas, apabila suhu meningkat, kadar tindak balasnya juga akan meningkat. Jadi ini mewakili graf C dan yang bawah ini mewakili graf B. Macam tu nanti pelajar cuba fahamkan. Okey, kita lihat pula graf D. Dia berikan ketulan dan dia berikan isi padu sama, kepekatannya 2. Maknanya kepekatannya 2 kali ganda daripada A. Kita lihat E. Isi padu sama, kepekatan 2 kali ganda. Okey, so macam ni ya. Untuk graf D, kita akan lukiskan graf untuk hasil dia samalah, dia akan naik. Dia akan naik dan isi padunya ini adalah graf D. Isi padu kepekatannya ialah 2.0. Nampak So bila kepekatan kuantitinya 2.0, isi padu gas yang akan dihasilkan juga adalah 2 kali ganda daripada A. Jadi grafnya macam ni. Ini adalah graf D. Kenapa dia naik 2 kali ganda? Dia graf hasil, bentuk dia macam ni. Dan kenapa dia 2 kali ganda? Kerana kuantitinya berbeza sebanyak 2 kali ganda. Graf E pula sama. Bezanya graf E dia ada kuprum sulfat yang akan bertindak sebagai mangkin. Jadi bagi graf E ni dia akan sama dengan graf D. Kenapa graf E dia sama dengan graf D? Kerana graf E ni dia menggunakan kuantiti bahan yang sama, iaitu 50 dan juga kepekatan 2. Tapi apa yang membezakan antara graf D dan graf E? Graf E kadar tindak balasnya lebih tinggi kerana dia menggunakan mangkin. Mangkin dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Ya, saya harap pelajar boleh faham. Dan untuk yang terakhir ni graf F, tengok dia ketulan, isi padu 50, kepekatan 0.5, suhu masih samalah 30, suhu tak berubah, tiada mangkin digunakan. So kalau kita lukiskan graf dia macam mana? Yang atas sama isi padu tetapi kepekatannya 0.5. A 1.0, F 0.5. Jadi kalau kita lakarkan graf yang kita lakarkan, dia akan jadi macam ni. Ini adalah F. Sebab apa? Dia punya kepekatan adalah 0.5. Ya. Pengetahuan ini, pengetahuan melakarkan graf dan nak tahu graf ini berjumpa ataupun tidak, mesti pelajar kuasai. Senang aja. Ingat, graf akan berjumpa bila kuantiti bahan itu sama. Contoh, A, B dan C, kuantiti bahannya sama. Jadi, hasilnya juga sama. Sebab daripada kuantiti bahan ni, kita boleh kirakan mol. Mol sama dengan MV per 1000. So molnya sama, isi padu gas yang terbebas adalah sama. Okey, tetapi kalau kita lihat kepada eksperimen lain yang berbeza kepekatan, kita lihat kepekatan tu 2 kali ganda ataupun kurang. Kalau 2 kali ganda, dia naik lebih tinggi.
Kalau dia kurang daripada kepekatannya asal, dia akan turun. Okay, yang ini juga cikgu akan berikan kepada pelajar sebagai ringkasan pelajaran ataupun pelajar tengok yang sebelum ini pun ada. Okey, jadi kita dah selesai dengan kadar tindak balas. Kita dah bincangkan 3 soalan dan cikgu